Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia untuk saudara-saudara pelayar yang berkesempatan melayari bidang sosial ini. Terima kasih yang 10 orang yang pertama. Siapa yang pertama? Saya tengok Syahar Ibrahim. Ya, saudara Syahar. Apa khabar saudara Syahar? Dapat dengar suara saya ke? Saudara Rubidin, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Adnan, saudara Muqtaja Muqtal. Awas sikit hari ni ya, Muqtaja ya. Adwira, Angkasa, Bob Azhar King, Syuhami Musa, Waalaikumsalam, Raja Kamal Raja Bazlat. Terima kasih je. Azhar Nazli Nas, apa khabar Nas? Azan Ali, Azam Syarul Nizam, Bob Azhar King, Razni Anjay, Izzat Emir. Apa khabar Izzat? Gau gatal kepala sikit, tak perlu. Dia panas sikit hari ni. Saudara Fuad, apa khabar? Malam ni makan apa? Saya makan nasi goreng. Nasi goreng Cina. Eden Abu Taid, Nur Zahid, Hamidah Maksum, Anggrik Rimba, saudara Fuad, Salam, saudara Faiz Said, saudara Faid Aid, Rusini Rusini daripada Sabah, Ruby okey dia, semoga sihat selalu bersama pasangannya. Empat Tulang Kering, saudara Nazri, Long Sabik, Abu Talib, Deguan Jaka. Ini Degawan Jaka, saudara, apa khabar? Fazil Yub, Arozani Ahmad, Azlan Yusof, Awi Aid, Khairul Khai, saudara Mahmud, saudara Hamzah Hamizah, Saja Yusof, apa khabar orang Penang? Sabar ya Cik. Mak Syah, apa khabar? Azhar, Cik Sam, Mazuki Makno, Penggerang Evocation, ini dia kata Penggerang Abdul Talib. Salam untuk dari Penang ya. Penang mendung. Alhamdulillah, tak ada hujan, tak apa juga. Saudara Rizal Kamal, apa khabar Boyak? Rizal ni saya panggil dia Boyak, anak saudara saya tu. Saudara Fuad Rahman, saudara Mahmud, Yuan Kasim, suara dari dalam kubur. Aduh, menyeramkan. Memanglah rakyat dah sekarang ni dah mendekati tanah perkuburan dan nampaknya. Baik saudara. Seperti biasa saya harus melaporkan keadaan pandemik virus corona hari ini tanggal 8 hari bulan November. Alhamdulillah dia dapat balik 3 angka. Jadi sekarang ada penurunan ya, ada penurunan. Semalam 1168, hari ini dia turun 852. Bagaimanapun ada 4 kematian. Dan jumlah keseluruhan terkumpul di negara kita ini, mereka yang dijangkiti oleh virus corona adalah 40,209. Di Sabah masih turun, alhamdulillah, tapi 3 angka lagi, 524 ya sini. Di Labuan juga turun, semalam 104, hari ini 24 saja. Sarawak juga turun, semalam 25, hari ini 2. Di Kedah juga turun, semalam 15, hari ini 3. Bersamalah kita maintain ya. Penang masih kekal, semalam 18, hari ini pun kekal 18. Di Perak semalam 37, hari ini 7 kes saja. Di Selangor juga turun, semalam 247, hari ini 148. Kuala Lumpur juga turun, semalam 24, hari ini 11 orang saja yang dijangkiti oleh virus corona. Di Putrajaya semalam tak ada, hari ini naik 2 orang. Negeri Sembilan, Negeri Sembilan ni agak mengharukan. Semalam 68 naik, hari ini naik lagi, iaitu 104 orang. Menjadikan jumlah mereka di Pulau Pinang yang dijangkiti oleh virus di Negeri Sembilan dijangkiti virus corona sudah 2,053 orang. Di Melaka naik juga 5 orang. Saudara apa ini Rosli Lendu, apa khabar ni? Macam mana ni? Semalam 2, hari ini 5. Di Johor turun, semalam 5, hari ini 1 saja. Di Pahang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari berturut-turut, seminggu lamanya di Pahang sifar virus corona. Tahniah pada orang Pahang kerana mampu mengawal, mengekang jangkitan virus corona. Di Terengganu semalam 3 orang, hari ini 1 orang. Sahabat saya, saudara saudara Roslan, dia buat restoran tu, Lan Bayun, Lan Bayung di Pulau Terengganu. Kelantan, aduhai,
Gapo ni, Saudara Azmi? Semalam tak ada, hari ni naik 20 orang. Menjadikan jumlah sekarang ni di Kelantan sudah 186 yang dijangkiti virus corona. Dan tentulah kita mengucapkan tahniah kepada warga di Perlis. Kekal sifat. Jadi kita berharap supaya apa yang terjadi di Perlis dapat berlaku di seluruh negara kita ini, supaya segeralah kita nyahkan virus corona ini dan tidak mengganggu pemikiran kita, tidak mengganggu kehidupan kita, dan kita dapat kembali bebas untuk bekerja, bergerak dan sebagainya. Hari ini kita masih lagi sudah mula memasuki mulai malam ni kerana besok bahawa pergerakan di seluruh negara kecuali di Pahang, di Perlis dan di Kelantan, lain-lain perintah kawalan pergerakan bersasar. Mak Azmi Mak Ali tu orang royak suruh ikut SOP. Itulah orang royak suruh ikut SOP, dia memang tak nak ikut. Itu masalah dia. Jadi kita mengharapkan, kita berdoa lah sama-sama, kita berdoa agar virus corona ini segera beredar. Saya terkurung ni tak seronok sangat. Maklum sajalah hidup yang terkurung. Rasa pula macam zaman Jepun pula kita ni. Baik, saudara, jangan lupa bahawa selepas COVID, musim iklan. Ini iklan saya lain tidak ada, tak bukan. Sekarang ni zaman e-commerce, duduk di rumah, nak berniaga tak boleh, buatlah berniaga dari rumah. Saudara yang ada kalau nak mengiklan satu, silalah hubungi, tak ada masalah. Tapi yang ada sekarang ni tentulah pertama sekali, kalau ada mereka duduk kat rumah tak ada buat apa, boleh baca buku. Nak buku, order daripada anak saya Al-Azhar. Nombor telefon 011 330 41241, 011 330 41241. Buku tak adalah buku tentang kisah perjuangan yang bawa Merdeka Tengku Razali Hamzah, iaitu rahsia yang terpendam yang ramai orang tak tahu, dan juga ini catatan diary Allahyarham Datuk Harun Idris, seorang pejuang bangsa kita yang akhirnya difitnah dan hidupnya terpasung di penjara selama 5 tahun. Menarik, sebuku itu bukan saya tulis, itu adalah merupakan catatan diarinya setiap hari. Sila hubungi Azhar 011 330 41241. Kalau duduk rumah tak ada nak buat apa, nak makan, tak ada lauk, susah sangat, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah menantu saya. Sila hubungi beliau 017 711 4300, 017 711 4300. Duduk di rumah juga nak makan kuih apa semua, yang saya tahu yang sedapnya kuih bahulu berdal orang Perak. Bahulu berdal juga boleh hubungi Azhar 011 330 41241. Dan jika saudara ada mempunyai bahan-bahan untuk diiklankan dan sebagainya, bolehlah hubungi Azhar 011 330 41241. Ya. Itu setakat iklan e-commerce. Kita sama-sama kita berinteraksi ya. Saudara, sepatutnya kita janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ucapkanlah selawat untukku, kerana sungguhnya ucapan selawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Itu mafhumnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Itu hadis yang ke-2042. Sabda junjungan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, mencakupi dua makna, iaitu pertama, hiasi, iaitu jangan menguburkan mayat di rumah, baik dalam atau dalam rumah. Yang kedua, maknawinya, iaitu jangan jadikan rumah seperti kuburan, yang mana rumah kosong dari ibadah seperti salat, baca Al-Quran dan lainnya. Kerana Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, ini hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-780. Dari Zaid bin Sabit bahawa Rasulullah bersabda, wahai manusia, solatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sungguhnya solat yang paling utama adalah solatnya seseorang yang dilakukannya di rumah, kecuali solat fardu. Solat fardu ni kita buat di masjid, tapi dalam COVID begini nak pergi masjid macam mana? Pintu rumah Allah ditutup. Jadi saudara insaflah. Kita nak bertandang di rumah Allah pun Tuhan kata you are not welcome.
Saudara Adiwara Angkasa, dendeng telah pun saya sebutkan tadi, dendeng manis Adiwara, ya, dendeng manis Siti Fareha. Jadi kita kena sentiasa dari Abu Hurairah Rasulullah SAW, sentiasa ujian itu menimpa mukmin atau mukminah pada jasadnya, harta dan anaknya sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Ini ada riwayat At-Tirmizi, statusnya hadis sahih. Jadi setiap ujian dan musibah yang menimpa kita terdapat kebaikan. Ini kiriman yang saya terima daripada Pertubuhan Iqra Malaysia Negeri Johor. Jadi kita jadikanlah negara rahmah umat sejahtera. Saudara, petang tadi kita menerima berita sedih di Ulu Klang apabila 2 buah helikopter bertembung di udara dari perjalanan mereka dari Subang menuju ke Genting Sepah. Saya rasa mungkin nak pergi bercuti di Demping agaknya. Dan mengorbankan 2 orang mangsa itu Allahyarham Kapten Besara Muhammad Sabri Bahrum dan Allahyarham Muhammad Irfan Makrawi. Bersamalah kita sedekahkan Al-Fatihah agar roh-roh kedua Allahyarham yang terkorban itu ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mereka yang pergi tidak akan kembali. Begitulah hidup ini, bukanlah satu benda yang pendek. Bukan satu benda yang panjang, terlalu singkat. Tahu-tahu teman-teman kita, kadang-kadang hari ini kita bergurau senda, tahu-tahu besok dah tak ada. Hari ini kita bertelagah, besok dah tak ada. Jadi semoga kita sama-samalah menginsafi setiap kejadian itu. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini ialah Bicara Hati Rakyat. Tajuknya adalah Bicara Hati Rakyat 322.5 bilion. Bicara hati rakyat. Sebenarnya besok, mulai besok, perang antara pembangkang dan Perikatan Nasional akan bermula. Jadi selepas soal jawab mulut di Parlimen, tentulah Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diberi kesempatan untuk menzahirkan pandangan, ucapan beliau di Parlimen. Dan pastinya ada banyak perkara yang akan disentuh, dan selepas itu kabarnya akan diikuti oleh Datuk Seri Najib selaku Ketua Whip Barisan Nasional. Jadi sebenarnya saya nak bagi tahu bahawa pimpinan kerajaan kena faham, rakyat tak minat sebenarnya. Rakyat tak minat nak tahu ratus-ratus bilion peruntukan itu ini. Yang penting bagi rakyat adalah persoalan perut. Yang penting bagi rakyat, dapur mesti berasap. Susu anak kecil ada. Makanan ada. Bil elektrik boleh dibayar. Bil api boleh dibayar. Bil untuk angsuran kereta boleh dibayar. Dan sebagainya. Semua itu dapat dilangsakan. Itu yang penting bagi rakyat. Jadi kalau Menteri Kewangan menyatakan 322 bilion. Jadi rakyat tengok begitu sajalah. Kalaulah Perdana Menteri itu faham dan menjiwai kehendak rakyat, itu yang diutamakan dulu. Bukannya kita menceritakan tentang dasar itu, dasar ini. Rakyat faham. Tiap-tiap tahun bahawa bajet akan dibentangkan. Dan rakyat nak tahu. Jadi sebenarnya rakyat cukup faham. Tambah-tambah sekarang ni musim susah. Tapi bila Menteri Kewangan mengumumkan ratusan bilion itu dan ini, membuatkan darah rakyat membuak naiknya. Kerana masalah mereka tidak ditangani. Simple problem. Masalah yang terlalu mudah. Bukan susah. Pertama, tuntutan rakyat adalah kalau mereka berhutang dengan bank, minta supaya bank tangguhkan pungutan hutang. Itu saja. Takkan itu tak boleh buat. Takkan kerajaan yang punya kuasa. Rakyat tak ada kuasa. Itu saja yang rakyat nak, supaya bank tidak mengejar mereka, tidak menyita rumah mereka, tidak menyeret mereka ke mahkamah untuk dibankruptkan, untuk dimufliskan. Jadi kalau dalam bajet itu, apalah salahnya kalau Menteri Kewangan menyatakan bahawa kerajaan bersetuju? Saya ingat tentulah rakyat akan menyambut dengan seribu kesyukuran, dan imej kerajaan Perikatan Nasional itu mendadak naik ke atas. Begitu juga
Yang rakyat nak tahu tuntutan mereka sebab dilontarkan idea ini oleh Datuk Seri Najib dan di-pick up oleh UMNO Malaysia. Ada UMNO pimpinan Datuk Zaid Hamidi meminta supaya EPF ataupun kumpulan wang simpanan pekerja melonggarkan syarat supaya mereka boleh mengeluarkan wang simpanan mereka. Dua perkara. Jadi kalau dua perkara ni tak boleh nak diselesaikan, macam mana kita nak fikir yang lain? Apa nak fikir soal 320 bilion ini, nak buat itu, nak buat ini dan sebagainya, dengan cerita nak tanam pokok bakau lah. Jadi Saudara Mahdi Hashim, ex-banker jadi MOF. Inilah padahnya. Tadi saya dapat kiriman juga daripada Hakim Mahkamah Timbang Tara yang mengatakan bahawa Menteri Penerangan, Menteri Kewangan kita ni bukanlah seorang yang mesra rakyat. Memanglah dia bukan ahli politik, dia banker. Bukan rakyat perlukan bangunan tinggi. Rakyat tak fikir. Ya, rakyat nak tahu, aku boleh makan, aku boleh hidup, aku nak hidup. Itu cerita dia. Persoalan yang rakyat mahu sekarang ni, please, tolonglah saya dan keluarga saya nak hidup. Jadi sebab itu hari ini saya menerima terlalu banyak kiriman. Banyak sanggahan. Ada orang kata bahawa saya ni membelasah Perdana Menteri. Tidak. Saya bukan orang politik. Tidak terlintas di hati saya ini untuk mencari populariti. Untuk apa? Saya bukan nak cari populariti. Saya bukan ada jawatan yang saya nak kejar. Dan bukan ada projek pula yang saya nak minta dan sebagainya. Tapi apa yang tersentuh di hati saya adalah rintihan rakyat. Bila saya tengok rakyat merintih, hidup dalam kesusahan, itu yang membuatkan jiwa saya tidak tenteram. Jadi bila jiwa saya tidak tenteram, saya lontarkan dalam Facebook ini. Sepatutnya dalam Facebook ini kita bercerita, kalau orang Perak, cerita orang Perak. Kalau orang Kelantan, cerita orang Kelantan. Kalau orang Kuala Lumpur, cerita apa nak makan, makanan apa hari ini, sedap ke tak sedap. Tapi tak mampu saya nak menyatakan hari ini saya makan sedap atau tidak. Kerana saya tak mahu mengusik hati dan perasaan warga yang sekarang ini begitu tertekan. Jadi hari ini lebih mengecewakan saya pula. Ini satu hal, orang yang saya ingat dah bijak, dah pandai. Sebab tu hantar tweetnya, saya kata, takkan yang nampak tak bijak balik kot. Apabila Datuk Ahmad Maslan dia balik ke Pontian, dia susah agung UMNO. Sebab itu saya katakan, ruangan saya ni saya tak peduli. Kalau you pembangkang ke, you parti yang saya tu, biarlah kita menegur. Saya yang menegur. Kerana Datuk Ahmad Maslan selaku susah agung UMNO, dia menyatakan di Pontian bahawa inilah bajet yang terbaik. Saya kata bajet baik apa benda? Saudara yang sendiri bercakap dengan saya masih tengang-yang di telinga saya. Baru Datuk Ahmad Maslan kata, ya kita dah bercakap dengan Menteri Kewangan ada 124. Ingat ya, katanya. 124 tuntutan kita kepada Menteri Kewangan. Antaranya, kita dengar apa seronok. Rakyat dengar apa boleh tidur lena lah. Tunggu dah 6 hari bulan tu dengan penuh pengharapan. Pertama katanya, tentang moratorium dengan bank. Kedua, kita minta pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja dari akaun 1. 3, bantuan prihatin atau PASA ataupun sekarang ni BPR dan sebagainya. Jadi rakyat dengar, yang saya buat live. Ada 164,000 orang mendengar kenyataan begitu. Dan dia kata bajet terbaik. Baik macam mana Tok Mat? Brother, saya susah agung UMNO. Tahu tak bahawa kerana sekarang ni kerajaan hari ini yang disokong oleh UMNO, kerana adanya menteri-menteri UMNO dalam kerajaan Perikatan Nasional ini, maka UMNO juga sudah terpalit. Maka rakyat pun marah pada UMNO. Jadi kebencian mereka itu dilampias pada UMNO. Akhirnya UMNO jadi kambing hitam. Ini masalah sebenarnya. Kalau Tok Mat kata ini yang terbaik apa semua tu, rakyat menyampahlah. Jangan begitu Tok Mat. Kesianlah rakyat. Saudara sendiri bercakap, tidur tak lena mandi tak basah oleh saudara Syaful Spring ya. Betul. Jadi mungkin gamaknya Tok Mat ni balik ke Pontian dia makan nanai banyak. Dulu masa GST dengan UNDP dulu, teruk dia kena balon. Takkan nak mengulangi masa yang sama. Sebab rakyat dah tengok lepas kerajaan Pakatan Harapan yang mancing dan sebagainya, rakyat dah okey dah. Orang kata ada bijaknya Tok Mat ni dengan pantunnya, rakyat dah suka. Tiba-tiba Tok Mat buat macam ni apa hal? Janganlah begitu. Orang kata nak memuji pun ada cara. Sepatutnya Tok Mat katalah,
bajet ni ada yang baik, tetapi bagaimanapun kita sebagai UMNO rasa kecewa lah sebab tuntutan kita dua perkara ini tidak mendapat layanan yang setimpal. Jadi bagaimanapun kita UMNO akan memperjuangkannya sepanjang perbahasan parlimen besok. Kan sedap dengar sikit. Paling-paling tidak saya terima kasihlah pada Datuk Seri Presiden UMNO, dia tak buat kenyataan. Tapi apakah kenyataan Tok Mat sebagai mewakili jawapan kenyataan Perdana Menteri Presiden UMNO? Ini dah teruk ni. Kebanyakan pemimpin UMNO dah kena cucuk hidung dengan Tan Sri Muhyiddin dan Azmi Semburit. Akhirnya Saudara Fazil Diop, akhirnya rakyat begini memikirkan. Saya dah katakan bahawa kalaulah sesuatu berlaku, tempiasnya kena pada UMNO. Sebab itu yang berhormat Menteri Tengku Razli Hamzah, pagi tadi, malam tadi saya sempat berbual melalui telefon. Dia kata UMNO kena berhati-hati. Sebab itu beliau menyarankan supaya ahli parlimen UMNO, menteri-menteri UMNO keluarlah, dia kata, bahawa benda ini akan menjadi malapetaka kepada UMNO. Orang akan marah pada UMNO, orang akan benci pada UMNO kerana bersekongkol dengan mereka yang tidak prihatin kepada pembelaan rakyat. Ini yang disuarakan oleh Yang Berhormat Tengku Razli Hamzah. Jadi kalau kita keluar daripada ni, kita buat sama ada kita tuntut adakah pilihan raya umum ataupun ada pelantikan yang baru. Sebab Tengku Razali memberitahu pada saya, dia kata dah bertambah buruk dah ni. Rakyat tengah mengamuk, rakyat tak boleh terima dengan pembentangan bajet yang sebegitu, yang tidak prihatin pada rakyat. Soal nak berbicara soal 100 bilion, 200 bilion dan banyak benda tak sentuh. Jadi saudara Azmi Zulkifli tak setuju pun. Siapa kata tak adil ni? Siapa kata tak adil ni? Saudara Ringo Eza tak adil. Tak apalah. Jadi saya nak memelihara supaya Setiausaha Agung UMNO kita ni yang sudah harum namanya. Dan akhirnya sekarang ni orang ketawakan. Bukan senang nak memulihkan satu imej kalau sudah tercalar. Jadi dalam keadaan begini kita mengharapkan agar pimpinan UMNO lebih berhati-hati. Sebagaimana yang disarankan oleh Yang Berhormat Tengku Razali. Cara terbaik dia kata keluarlah. Tambah-tambah pada hari awal pembentangan bajet tu dah tunjuk dah 4 orang ahli parlimen UMNO dah tak setuju dengan pimpinan kerajaan. Sebab itu mereka kata mereka sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan berarti menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tidak. Tadi tidak menyokong, tidak mahu bersekongkol dengan kerajaan yang tidak perhatin kepada rakyat. Rakyat tengah susah. Kerana itu hari ini saya memilih untuk melangani ataupun menyantuni pandangan-pandangan teman-teman yang sempat saya layari dalam kiriman mereka kepada saya hari ini, dan kita cuba nak ulas sedikit ya. Pertama sekali saya menerima satu kiriman daripada Sentasi. Saya tak tahu siapa nama dia. Dia pakai nama Sentasi. Cuma saya harap teman-teman pelayar, apalah salahnya. Saya jelas Amir Hijaz. Kenapa tidak saudara nyatakan nama saudara supaya kita dapat berinteraksi. Orang kata berani kerana benar. Jangan kita berselindung. Bolehlah nak buat rindu alam dan sebagainya, tetapi nyatakan nama. Sebab kawan-kawan nak tahu, teman-teman nak tahu. Apa salahnya untuk kita berkenalan? Salam Datuk. Ini sebenarnya duit kuap dia jika dapat kerajaan bagi 10,000 secara one off tu saya dapat buat modal. Itu betul. Ini saya akan tangani saudara Danam. Memang banyak saya terima begitu. Jadi sebab itu saya kata kalau boleh saudara hantar waktu petang. Dalam pukul 3 petang saya cepat-cepat boleh masukkan dalam web saya ini supaya kita sama-sama berbincang. Sebab ruangan ini melabun, bukan membalun. Jangan saudara ingat saya ni nak membedah semua orang. Tapi kalau tak betul kita kena nyatakan tak betul. Macam apa yang Tok Ahmad Maslan katakan, bajet terbaik, sedangkan rakyat tengah kecewa, luka di hati rakyat ni begitu mendalam. Tak apa tujuan saya nak bodek, tak tahulah. Saya tak mau campur benda tu. Tetapi bagi saya kalau tak betul, tak betul lah. Sebab apa yang saya nyatakan di sini tidak lain dan tidak bukan semata-mata adalah isi hati warga, isi hati rakyat terhadap pimpinan kerajaan hari ini. Yang kita tuntut, kita bukannya minta supaya kerajaan bagi duit berbilion-bilion tu. Kita tidak. Santuni masalah kita. Santuni kehidupan rakyat yang begitu sempit. Rakyat faham. Sekarang ni zaman susah. Zaman COVID-19. Rakyat tahu. Dunia juga merusut dia punya ekonomi. Tetapi masalah sekarang ni,
Mereka juga dihimpak oleh permasalahan. Yang mereka minta adalah satu kesedaran atau keprihatinan pimpinan kerajaan dalam untuk mereka nak keluarkan wang daripada tabungan mereka. Itu saja. Jadi saudara Sentasi dia tulis, dia kata aku sedih. Saya tulis apa yang saya nyatakan, apa yang dia cakap. Ya, kalau dia kata aku, kita kena aku lah. Aku dah tak baiklah plagiat nanti. Dia kata aku sedih tengok belanjawan kali ini. Kita susah nak beli beras, apatah lagi duit nak minta untuk pergi kerja. Apa susahnya kerajaan hendak lepaskan duit kumpulan wang semasa bekerja yang duit kita. Mereka hidup dan makan dengan mewah. Walhal kami hidup susah. Ini zaman norma yang luar biasa. Kenapa mereka susah nak faham dengan kepentingan hidup kami? Jadi tulisan daripada saudara Sentasi ini yang hantar kepada saya baca begitu, saya kata perlu kita ulas. Jadi setelah saya fikir, maka terfikirlah saya bahawa apakah tabung-tabung yang diwujudkan oleh pihak kerajaan telah diaudit. Apakah EPF ataupun kumpulan wang simpanan pekerja ni ada diaudit akaunnya? Duitnya berapa, ada di mana, simpan di mana, kalau melabur, labur di mana, apakah dia punya SOP, bagaimanakah cara mereka pelaburan dibuat, apakah pelaburan itu dibuat secara telus, adakah dia punya lembaga pengarahnya, adakah lembaga kontraknya, adakah lembaga pelaburannya. Ini kumpulan wang simpanan pekerja. Sebab saya khawatir besar kemungkinan wang-wang dalam kumpulan wang simpanan pekerja telah dilaburkan di tempat-tempat yang tak boleh nak dapat dia punya dicairkan dengan segera. Kekhawatiran saya. Jadi harus kita menuntut supaya kerajaan kalaulah ada akta melindungi seperti kumpulan wang simpanan pekerja, Khazanah, PNB, lembaga tabung angkatan tentera, kumpulan wang amanah pencen. Kalaulah ini tabung-tabung ini tak boleh diaudit, maka perlu ditukar. Saya harap dalam parlimen kita besok sidang semua perlu memasukkan bahawa sudah sampai masanya negara kita ini semakin telus supaya semua tabung-tabung ini hendaklah diaudit oleh satu badan bebas, oleh kerajaan dan satu badan yang lain. Sebab jumlahnya bukan sedikit. Kalau mengikut kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Najib, dia sampai 945 bilion wang kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi rakyat nak tahu. Sebab kita sebagai penyimpan, walaupun duit saya tinggal lah RM5-60 gamaknya, saya dah keluar dululah sebelum Covid lagi 2 tahun lepas apabila saya sampai usia saya 60 tahun. Tapi ada lagi lah, masih saya ada saham dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Apakah wang dalam tabung itu benar-benar disalurkan mengikut sebagaimana yang disyaratkan untuk kendak. Jadi jangan wang itu terikat dan bila berlaku macam ini tak boleh nak dicairkan. Bila tak boleh nak dicairkan, ini masalah. Bila rakyat nak minta pengeluaran hanya 10% ataupun hanya 10,000. Kalau mereka ada simpanan 20,000, mereka ada simpanan 30,000 atau 100,000, nak minta mengeluarkan 10,000 saja. Jadi patutnya wang itu boleh dicairkan. Tapi kerana wang tidak dicairkan, tak boleh nak dicairkan. Kerana terikat dengan projek-projek dan pelaburan di dalam dan luar negeri. Kita tak tahu. Jadi sudah sampai masanya kumpulan wang simpanan pekerja mewujudkan satu badan audit luaran dan audit kerajaan. Dah mesti teli dan ini hendaklah dibawa ke parlimen untuk diperhatikan oleh setiap ahli parlimen. Kalau tak ada, kita minta ada, kita tuntut. Begitu juga sebab saya mendapat tahu. Saya dipahamkan bahawa ada sebuah syarikat tabungan kerajaan melabur tahun lepas ke 2 tahun lepas. Dia melabur di India. Rugi sejumlah 200 lebih juta. Pelaburannya apa? Membuat baju dan seluar dalam wanita. Ini perlu disiasat. Siapa yang membuat projek itu? Begitu banyak wang. Ini wang tabungan. Wang duit rakyat kita. Jadi mereka yang berada, yang mengetuai sebagai CEO atau pengurusi eksekutif kepada badan-badan ini, mereka bertanggungjawab. Jangan mereka lepas. Jangan berlindung di bawah bahawa ini tak boleh, ini direct di bawah Perdana Menteri. Jadi siapa saja yang Perdana Menteri lantik, maka mereka terlindung daripada salah laku dan sebagainya. Ini yang kekhawatiran saya. Apabila susah sangat nak keluar duit EPF ni. Kerana kalau susah nak dapat ni, mungkinlah wang itu tak dapat dicairkan. Jadi kalau wang tidak boleh dicairkan, kenapa jadi begitu? Kenapa tidak ada satu perancangan, satu plan bahawa sekian banyak, mungkinlah kalau ada 900
45 bilion yang ada dalam EPF tu, mana disimpan lebih kurang dalam 50 bilion ke, ini untuk jangka masa keperluan darurat. Sebab kita tak tahu darurat ni bila-bila boleh berlaku. Waktu bencana alam, bila-bila boleh berlaku. Orang hilang pendapatan. Jangan sampai dia mati baru keluar duit dia. Jadi ada akta itu perlu dipindah. Tidak semestinya semua akta itu baik. Ada juga akta-akta itu yang perlu pindaan. Jadi perlu dipindah. Sudah sampai waktunya rakyat menuntut. Saudara Azman tu zaman UMNO tu, saya tak tahu zaman bila. Soalnya sekarang ni, siapa yang mengetuai badan tersebut yang membuat pelaburan di luar negeri, kalau rugi maka dia harus dipertanggungjawabkan. Kalaulah ada berlakunya kepinjangan, maka dia harus dihadapkan ke mahkamah. Kita tak boleh berlepas begitu saja. Kita cakap tentang Abah, kenapa ni mana? Kita cakap tentang Abah, kenapa Mak Mazlan dah berubah? Ini saya tak tahulah. Saya tidak mau fokus kepada satu orang. Saya menyatakan ruangan ini, ruangan kita berbicara untuk melihat kebaikan negara kita. Kebaikan untuk rakyat yang cinta damai, rakyat yang harmonis, rakyat yang mahukan hidup keselesaan di sebuah negara, di bumi yang tercinta ini, yang ternyata sebuah bumi yang cukup makmur. Jadi janganlah bumi yang makmur ini akhirnya mengecewakan rakyat. Jadi saya merasakan ini pencerahan saya ya. Majendra Suraya. Saya memberi pencerahan ini supaya kita sama-sama. Saya minta saudara bersama dengan saya, kita menuntut pimpinan. Sabar dulu, saudara Syam Kuala. Itu bab satu lagi. Ini bab saya sekarang ni tabungan. EPF, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, kumpulan wang amanah pencen, lembaga tabung haji. Wang-wang tabungan ini, cemen-cemen ataupun pengusi-pengusi yang dipertanggungjawabkan, ataupun CEO, sama ada dia anak muda, sama ada lulusan para economics, dia ada banker dan sebagainya, dia juga adalah tertakluk kepada salah laku. Mungkin bila dia melakukan pelaburan itu, pertimbangan dia tak betul. Mungkin ada elemen-elemen korupsi, mungkin ada elemen-elemen kepentingan diri. Jadi kita tak mahu mereka yang berada di atas tu, macam mana saudara skentasi kata tadi, bahawa mereka hidup dan makan dengan mewah, sedangkan kami hidup susah. Ini zaman norma yang luar biasa. Jadi kita perlu merubah konsep kita punya tabungan, juga perlu dirubah. Sebab saya kata sewajarnya ada audit dalaman dan luaran untuk kewangan, EPF dan sebagainya. Jadi kita tak maulah ada macam, kalau benar berlaku, saya cuma dengar ya, kalau benar berlaku adanya kita punya pelaburan yang dibuat oleh salah sebuah tabungan kerajaan di India, kenapa tak buat dalam negara kita untuk membuat baju dan pakaian baju dan pakaian dalam wanita? Kenapa tak buat di Malaysia? Dulu ada kat Intan, tak silap saya Kelly kenapa tak beli syarikat tu? Kita usahakan sendiri, kita boleh ekspor. Kenapa perlu kita melabur ke sana? What's so special? Apakah teknologi yang ada di India? Kalau gitu lebih baik pergi ke Wuhan, lebih baik pergi ke Guangzhou, negara China yang mereka boleh mengeluarkan pakaian dengan lebih murah lagi. Saya pernah bersempatan pergi ke Guangzhou, melihat bagaimana mereka mengeluarkan pakaian dalaman dan luaran. Productionnya begitu laju dan kosnya begitu murah. Kenapa kita tak ambil yang begitu, bawa ke negara kita? Waktu itu, waktu negara di seluruh dunia tidak mengalami konflik. Jadi forensic audit perlu dilakukan. Betul Saudara Muhammad Azim Mamali. Rakyat harus menuntut satu forensic audit, sama dalaman ataupun luaran. Tak kisahlah, walaupun ia tertakluk. Kalau ada undang-undang yang menghalang forensic audit tidak dilakukan, maka perlu diubah. So kita mengharap Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau beliau dengar Pak Syekh, besok kalau saudara membangkitkan perkara ini di Parlimen, perlu kita tuntut bahawa semua badan-badan ini kena ada forensic audit. Ini untuk mereka. Okey? Itu saya tangani kenyataan saudara Sentasi. Saudara Asrul Effendi. Saudara Effendi dia menulis, saya berniaga tepi jalan. Sedih saya bila baca tu. Saya kata malam saya akan baca. Saudara Asrul Effendi dia tulis, saya berniaga tepi jalan. Nak dapat RM20 pun susah. Sekarang ni. Sekarang dah tak berniaga dah. Dah tak ada modal katanya. Dah lah tak bekerja. Ingat dapat keluar duit KWSP. Bolehlah buat modal berniaga. Boleh juga pusing bayar hutang. Tak apalah dia kata. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Saya doakan semoga Malaysia baju. Sedih saya baca.
Kenyataan Saudara Asrul Effendi ini adalah merupakan kenyataan warga bangsa kita yang sedar diri, yang tahu bahawa keadaan susah sekarang ni, yang tidak mau menyalahkan semua pihak. Tetapi inilah rayuan mereka. Apakah rayuan mereka sebegini? Warga pimpinan di anjung kuasa Sri Perdana tak nak dengar. Takkanlah begini. Bila saya menyuarakan pandangan begini, saya marah kat saya. Saya kata, janganlah pekak kuali. Kementerian Kewangan, Jabatan Perdana Menteri, pegawainya, PMO-nya. Tapi kalau dengar ini rintihan. Saudara Asrul Effendi, dia kata saya berniaga tepi jalan. Nak dapat RM20 pun susah. Ialah dia berniaga goreng pisang, nasi lemak. Yang disebut-sebut Mak Ciah lah, Kak Samsiah lah, Pak Cik Salih lah. Yang disebut-sebut, jangan saya sedap menyebut, hanya menjadikan sebagai bahan. Bahan untuk sebutan supaya orang suka dengar, orang tepuk tangan. Oh, bagus. Jangan, saya kata, jangan permainkan perasaan, kepedihan rakyat untuk dijadikan sebagai lelucon politik. Anda mencipta politik fatamorgana. Anda mencipta ayat-ayat retorika politik yang tidak lain tidak bukan hanya untuk mengelabui rakyat. Berhenti soal itu. Let's come. Dionoma bercakap yang benar. Susah, sama-sama susah. Kenapa wang tak boleh dikeluarkan? Nyatakan. Jangan berselindung. Oh, ini saya dengar semalam si Perdana Menteri dia kata kalau kita keluarkan wang daripada Tadabur itu susahlah badan-badan sebut. Apa susahnya? Masalah sekarang, apa susahnya? Nyatakan. Apakah kerana pelaburan itu tak boleh nak dijual atau saham-saham tak boleh dapat balik? Apakah wang daripada kumpulan wang simpan pekerja ini terikat di Bursa Saham Kuala Lumpur? Kalau itu berlaku, jadikan usaha. Kita ada kuasa. When you have a power, make sure you are powerful. Otherwise, you are damn bloody fool. Ini yang saya katakan bahawa bila ada kuasa, gunakan kuasa jangan untuk kroni, jangan untuk orang tertentu. Gunakan kuasa itu untuk kepentingan rakyat, untuk kebahagiaan rakyat. Rakyat kita tak ramai, 32 juta orang saja. Jangan kita meneguk air mata rakyat. Saya akan menyanjung siapa saja pemimpin yang membela rakyat. Kalau rakyat di hati mereka, mereka tetap di hati saya. Kalau rakyat yang mereka dewakan, mereka itulah dewa pada saya. Ini pada saya. Jadi macam mana ni? Orang Melayu ni semua apa? Ada dari raja, menteri, besar dan perdana negara, tapi satu apa pun mereka belum capai. Nah, ini pencapaian ini bukan bagi saya kerana pimpinan. Pimpinan kurang peka kepada kehidupan rakyat. Pimpinan melihat bahawa rakyat ini adalah sebagai objek, adalah sebagai landasan, adalah sebagai tempat untuk mereka meningkat ke atas. Jadi rakyat diperlukan di saat mereka mencipta kejayaan. Tapi bila mereka di atas, mereka ditinggalkan. Ini tak betul. Jadi saya kata kalau gitu tindakannya seperti memijak kepala rakyat. Saya tidak dapat terima lah kalau pemimpin begitu. Jadi saya tersentuh hati apabila Saudara Asrul Effendi dia kata saya berniaga tepi jalan. Nak dapat RM20 pun susah. Sedih kita dengar. Bangsa saya, warisan, mungkin saya kata Saudara Effendi ni mungkin anak cucu Tok Nenek dulu antara pejuang yang terkorban, antara pejuang negara untuk memerdekakan negara kita yang mengorbankan darah dan air matanya. Mungkin beliau salah seorang cucu atau cicitnya. Kalaulah mereka bangun daripada tanah perkuburan, mereka akan menangis. Adakah ini cara kamu melayan anak cucu aku? Yang aku mengorbankan segala-galanya dan kamu sekarang ni berada di anjung kuasa negara sama mereka. Takkan anak cucu aku ni jadi peniaga nak dapat RM20 pun susah, meniaga tepi jalan. Sudahlah begitu, dia ingatkan kau dapatlah. Kalau dapatlah wang simpanannya dalam tabung itu dikeluarkan, boleh nak buat pusingan pun dihampakan. Sebab itu dia kata tak apalah, mungkin ada hikmah di sebaliknya. Saya tersentuh betul bila dia kata tak apalah, mungkin ada hikmah di sebaliknya. Saya doakan semoga Malaysia maju. Begitulah kecewanya, pedihnya di hati Saudara Asrul Effendi. Kemudian saya terima dari Ismail Ali pula. Nah, ini satu orang lagi. Sebab malam ni saya dah tangani satu persatu ya. Adalah 5-6 kiriman yang saya tengok. Saudara Ismail Ali dia kata 324.5 tu nak korek dari mana? 324.5 tu lah 324.5 bilion yang diumumkan oleh Menteri Kewangan, bajet kita. Dia kata nak korek dari mana? Kerana tiada perincian. Rakyat perlu makan, rakyat perlu tempat tinggal,
perlu pakaian, perlu duit cash, nak bayar bil air, bil elektrik, hutang kereta, hutang rumah untuk sementara COVID-19 ni. Jadi dia tanya nak dapat duit dari mana ni? So saya kata kalau pimpinan bercakap ada 324 bilion nak dibelanjakan. Jadi rakyat kata, kau dapat duit mana? Sedangkan yang ini kau tak nak bayar. Sedangkan yang ciput ni, kehidupan rakyat ni bukan banyak. Bukan banyak, bukan 300, bukan 3 bilion. 324.5 tu yang kita persoalkan Saudara Ismail Ali. Dia kata datang dari mana ni? Nak korek dari mana? Nak berhutang. Kamu berhutang untuk apa? Membiayai projek besar-besar. Kerana 324.5 bilion itu, kamu terpaksa berhutang, kamu nak buat projek ini apa meneruskan projek Pemborio dan sebagainya 15 bilion. Nak buatkan projek jajaran apa kereta api daripada Singapura ke Malaysia sekian-sekian bilion. Saudara Nazir Daud, kumpulan wang simpanan pekerja ada tunai tak Datuk? Ini saya tak tahu. Sebab itu saya kata perlu ada forensic audit account. Berapa banyak wang mereka tunai yang ada dalam bank. Jadi bank mana pula yang mengendalikan urusan kumpulan wang simpanan pekerja? Sebab wang ini berpusing tiap malam. Sebagaimana kata Yang Mulia Tengku Razali, tiap malam bank ada untung. Jadi wang-wang ini mesti dicairkan, tak semestinya terikat selama-lamanya. Bila ditabung, dikumpulkan sejumlah wang itu, mesti ada sejumlah tertentu yang boleh dicairkan pada bila-bila masa. Janganlah yang dicairkan itu dimasukkan untuk projek-projek daripada kerajaan dan sebagainya yang pada penyimpan untuk kepentingan pencarum. Pencarum come first. Betul kita berkorban untuk negara. Tapi dalam waktu yang sama, wang tu bolehlah digunakan untuk you invest sana sini. Sebab wangnya bukan kecil. 940 bilion. Wang yang ada dalam akaun kumpulan wang simpanan pekerja. Itu menurut apa yang dinyatakan oleh mantan Perdana Menteri kita. Takkan dia nak berbohong? Takkan dia tak tahu? Kerana kumpulan wang simpanan pekerja dan sebagainya duduk di bawah jabatan Perdana Menteri. Jadi sebab itu saya katakan, mereka yang berada di anjung kuasa, mereka yang mentadbir kumpulan wang simpanan pekerja adalah subject to the public inquiry. Mereka juga adalah terdedah, mereka juga boleh untuk menjawab kepada persoalan rakyat. Sebab kita nak tahu dalam keadaan sekarang ini masalah susah. Kalau zaman senang tak ada orang tak kisah. Zaman dah apa, tak ada kesukaran, tak ada COVID, okey, ekonomi okey, tak ada masalah. Saudara Syarudin dia kata ni Syarudin Saif, hentikan dulu proyek-proyek besar ni, utamakan rakyat. Itu yang saya katakan dulu. We should stop. Sebab nak buat mega projek untuk apa? Kalau kata macam nak panggil pelabur dia, tak perlu. Jadi saya tengok panjang tulisan siapa daripada tadi. Saudara Gagak di Rimba, mereka dari kerajaan PN Tasimuddin hanya mahu mereka senang saja dan tak pedulikan rakyat. Cuba fikir pesara JLC, saya yang hanya dapat gaji pencen bawah RM300. So macam mana mau hidup? Sedangkan mereka lebih daripada itu. Ini akhirnya saya kata the public cry. Tangisan rakyat, tangisan warga. Mereka seolah-olah dinafikan dalam keadaan begini. Sebab what is on is on. Apa yang ada peruntukan untuk kerajaan tak pernah kita dengar pula Perdana Menteri kata kali ini kita mengumumkan bahawa gaji menteri-menteri dikurangkan, kita buat satu tabung untuk membantu rakyat. Adalah rasa simpatinya. Ini tidak yang kita dengar macam mana di Kelantan. Menteri dia, esko-nya, ahli-ahli wakil rakyatnya nak naik gaji. Macam mana di Selangor. Ini yang membuatkan mengundang bahawa rakyat melihat pemimpin tidak lagi mahu memikirkan soal hidup rakyat. Dan mereka cuma berjumpa dengan rakyat pada setiap 5 tahun sekali. Apakah rakyat mahu dibohongi? Apakah rakyat mahu dijadikan sebagai bahan untuk mereka mencapai matlamat? Yang paling penting, hentikan penubuhan jasa. Itu sekejap lagi saya nak ulang ya. Saudara Bob Azhar King. Ini saudara Bob Azhar King pula dia kata. Ini sedih lagi seorang ni. Saudara Bob Azhar King dia menulis, hajat nak masukkan air untuk kedua orang tua di kampung di Kelantan. Dah 36 tahun. Dah 36 tahun kedua orang tua saya dan saya sendiri menggunakan air perigi. Kalau RM500 je sebulan, sedangkan air Kelantan nak masuk pun kena RM2,000. Ini bajet hampir. Ini tulisan daripada Bob Azhar King.
Jadi dia mengatakan, dia berharapan, ini saya dapat membayangkan bahawa bila kata diumumkan apa ini Datuk Seri Najib kata boleh dikeluarkan, EPF boleh mengeluarkan ni apa pencarum boleh keluarkan 10,000, dia dah mula memikirkan sebagai nak balas jasa kedua orang tua dia. Yang dia tahu kedua orang tuanya duduk di Kelantan, yang terpaksa gunakan air perigi. Nak ambil lah sebab lebih kurang 2,000 kos. Ini saya kata Kelantan ni apa hal pula ni? Untuk masukkan air dalam paip-paip air ke rumah kena bayar RM2,000. Jadi bagaimana dengan bekalan air Kelantan? Syarikat bekalan air Kelantan ni adakah syarikat swasta ke? Ataupun syarikat itu syarikat milik kerajaan? Kalau syarikat milik kerajaan, apakah benar nak masuk kawasan rumah tu kena bayar sampai RM2,000? Jadi takkan nak biarkan rakyat berterusan mandi air telaga, mandi air perigi. Takkan nak biarkan rakyat berterusan minum dan makan menggunakan air perigi dan tanah air daripada sungai ataupun daripada air hujan. Ini mengingatkan saya, sekitar 20 tahun dulu saya pernah pergi ke Kota Gelangi. Kota Gelangi adalah kawasan Felda di atas sikit daripada di Negeri Sembilan tu, dekat Kota Gelangi sebelum sampai ke Bandar Muazzam. Saya ingat lagi warga Felda hidupnya tak ada paip, tak ada air. Maka minum tadahan air hujan. Kerana saya bermalam di rumah di Kota Gelangi itu, saya mandi besoknya sejuk kerana air hujan. Dan kami makan, kami minum air daripada tadahan hujan. Jadi bila dengar Bob Azhar tulis begini, terpanggil. Saya mengimbau kembali kenangan saya di Felda dan mengimbau kembali kenangan saya waktu zaman saya kecil. Waktu saya kecil-kecil dulu pagi-pagi, selalu pergi sekolah tak mandi, sejuk air perigi. Dan kalau musim kemarau, punyalah seksanya nak cari perigi di mana-mana sebab air perigi itu bertambah susut. Takung air itu dalam tempayan. Saya ingat, saya mengalami. Sebab itu saya terpanggil bila saudara Bob Azhar tulis, dia ingat nak masukkan air, paip air ke rumah keluarga dia, dah 36 tahun guna air perigi. Saya guna air perigi dulu. Saya lah produk pasca kemerdekaan. Sebab itu saya katakan, ruangan ini bukan hanya untuk kita mencari populariti, tidak. Sebab saya akan terpanggil, jiwa saya akan memberontak bila saya dapat tahu rakyat saya seolah-olah dinafikan. Di saat kita menangani kemerdekaan kita. Kita mengisi kemerdekaan untuk warga bangsa kita, tidak lain dan tidak bukan untuk kebahagiaan rakyat. Bukan untuk kebahagiaan orang-orang tertentu yang berada di anjung kuasa. Ini persoalannya. Ini perlu difahami. Sebab itu bila kawan-kawan bertanya dengan saya, Tok, kenapa you balon orang tu, balon ni? Bukan saya nak marah. Tidak. Bukan tak ada niat saya nak maki hamun orang. Tidak. Tapi bagi saya kau tak betul dah. Dah ditegur sekali, 2 kali, 3 kali. Bila perasaan, apabila rintihan rakyat tak didengar, apa lagi kita nak buat? Apa lagi kita nak cakap? Takkan kita nak maki hamun sepanjang malam? Jadi saya mengharapkan pimpinan sedar. Saudara, itu saudara Bob Azhar. Sekarang ni saudara Azmi daripada Segamat. Ini kirimannya. Saya ingin mencadangkan agar diwujudkan peluang pekerjaan untuk golongan pesara yang pendapatan pensiunnya kecil. Ini satu hal lagi yang kita terlepas pandang. Betul dia pesara, dia dapat pensiunnya tapi kecil. Dalam keadaan ekonomi yang begini menghudung, dengan keadaan harga barangan yang mencanak, apakah mereka, sebab yang dapat pensiun mungkin dia adalah menjadi seorang pemandu. Mungkin dia jadi pegawai kerani rendah. Mungkin dia jadi tukang kimpal. Mungkin dia bekerja sebagai orderly. Ramai, bukan satu orang. Jadi, dengan bayaran pensiun yang kecil itu, perlulah dicari jalan sebagaimana boleh dijana pendapatan mereka. Pimpinan harus memikirkan. Now, kaloi gold. Ini kaloi gold. Dia kata kepada saya, rakyat selama ini pembayar cukai. Tidak minta tolong siapa-siapa. Ya betul. Kita beli rokok, kita bayar cukai. Kita beli kereta, kita bayar cukai. Kita makan, kita bayar cukai. Tak minta duit dari siapa. Demi kelangsungan hidup, duit itu bergerak dan rancang. Dan semua dapat untung. Kalaulah wang itu dapat dikeluarkan. Sebelum ini rakyat tak pernah tanya pun pasal akaun 1. Betul? Rakyat tak fikir pun. Tetapi sekarang ni, rakyat amat memerlukan. Di suasana yang amat memerlukan. Ini masalah sekarang ni, rakyat dah tak ada. Masa ada dia tak ambil kisah. Mereka sebagai pembayar cukai, tak apalah naiklah cukai rokok, naiklah cukai itu, cukai duty. Rakyat senyap. Tak ada memberontak. Tapi sekarang ni susah dan harapan mereka lenggukkan pada EPF, pada Kumpulan Wang Simpandan Pekerja.
Itu yang membuatkan rakyat kecewa. Jadi pimpinan harus cubalah merasai, menjiwai apa yang dialami oleh rakyat. Nah, kemudian saudara Buluh Betung, saya kata agak saudara bagilah nama. Rakyat kecewa. UMNO pun terpalit dengan kemarahan rakyat. Aku ahli UMNO, rela aku tak mengundi. Tengok, kesan daripada keadaan begini, apakah ini ada pancasila politik? Sebab adanya Menteri UMNO dalam kerajaan Perikatan Nasional. Akhirnya, dia ahli UMNO pun dia kecewa. Kerana seolah-olah perjuangan untuk rakyat tidak diutamakan. Sebab itu semalam saya katakan, Menteri-Menteri UMNO wake up. Sebab itu yang Muhammad Teguh Razali berkali-kali dah bagi tahu, put a break, stop, keluar daripada kerajaan. Sebab tidak dilihat sesuai sealiran dengan perjuangan UMNO. Berkali-kali saya katakan UMNO adalah parti perjuangan. Jadi yang Muhammad Teguh Razali melihat bahawa perjuangan UMNO itu tidak diutamakan dalam kerajaan hari ini. Apa yang ada, mereka memikirkan soal diri mereka, soal jawatan mereka. Mereka nak jadi Perdana Menteri, mereka nak jadi menteri, mereka nak jadi itu, mereka nak jadi ini. Sedangkan UMNO tidak begitu. UMNO nak melihat rakyat senang lenang. Ini perjuangan. Kerana UMNO menuntut kemerdekaan. Menjadi tanggungjawab kepada parti UMNO mengisi kemerdekaan. Menjadi tanggungjawab pimpinan UMNO menyedari bahawa tugas mereka bila dilantik sebagai pemimpin untuk menangani segala permasalahan rakyat. Ini masalah dia. Ya, saya kemudian apa kata? Saudara Ham bosan. Dia kata UMNO perlu bertindak sekarang. Ini saudara Ham bosan. UMNO perlu bertindak sekarang. Majoriti rakyat menunjuk jari kepada Menteri UMNO. Pada dasarnya kerajaan PBM dan UMNO telah pun dikambing hitamkan. Ini masalahnya. Nek bersoh. Tak habis-habis duit. Ini bukan soal duit, Nek. Ini bukan soal duit. Ini soal perut rakyat. Ini soal kehidupan rakyat. Ini soal rakyat nak hidup. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jangan kamu saja tahu hidup. Din Hashim, UMNO sokong bajet UMNO sokong bajet ni sebab tak nak rakyat susah. Kalau bajet tak lulus, rakyat yang rakyatnya, menteri-menteri UMNO pun dah berbuih mulut cakap dalam kabinet, tapi sengaja tak diindahkan oleh PPM. Kalau itu keadaannya, what to do? Kalau itu keadaannya, tapi saya mengharapkan agar kesedaran ada di hati pimpinan UMNO yang menjadi menteri. Jadi sebab saya kata, jangan menyebabkan rakyat akhirnya takut kepada Perikatan Nasional ni lebih daripada mereka takut kepada coronavirus. Ini masalah dia. Saya ni sebab ini satu kiriman dia kata. Panjang dia tu. Bukan tak hargai RM500, tapi masalah tak selesai dia kata. Bukan tak dihargai kalau EPF membuat keputusan bagi RM500. Bukan mereka tidak menghargai, tapi masalah tak selesai. Dia kena faham. Rakyat minta seketul. Bukan mereka nak pergi joli. Bukan nak kahwin 2-3. Banyak perkara yang perlu diselesaikan kesan daripada COVID-19. Perlu diingat, rakyat tak ada kerja. Pekerjaan dah tak ada, setengahnya dibuang kerja. Dan sekarang ni bila kerajaan mengumumkan bahawa berlakunya lagi PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan bersasar, artinya tak boleh nak kerja lagi. Ekonomi bertambah teruk lagi. Tak boleh tak boleh bayar sewa rumah yang tertunggak. Tapi apakah nak tunggu tengok mereka kena halau? Tetap kena halau walaupun duit ada 500, sebab sewa tertunggak dah lebih 3 bulan. Dah 1,500. Nak sewa rumah baru pun tak cukup dengan RM500. Ini nak mula kehidupan pun tak boleh. Yang dah kena berhenti kerja nak buat apa? Nak beli motosikal, nak buat Grab Food atau Food Panda pun tak boleh. Nak buat modal nasi lemak pun tak cukup. Apa kata kalau kerajaan bagi seketul, kata. Bagi seketul tak dapat RM10,000, bagi RM6,000 pun at least dapatlah selesai masalah sikit. Ini kata apa ni? Jadi dia kata kalau aku bunuh diri takkanlah nak bagi isteri tanggung masalah pula. Akhirnya dia fikir susah nak bila aku matilah. Bila mati itu bolehlah keluar dari EPF. Kenapa harus dibayarkan begitu? Zai Hambali, Kudi pun tak keluar macam mana? Dia nak keluar. Tunggulah ni besok lusa ni. Jadi mengapalah kalau sukanya kerajaan nak bagi keluar 10K ni? Apa sebabnya? Bagi alasan pula. Ni jadi sekarang ni ini tulisan Tun Fika Muhammad. 81.5 juta untuk jasa. I'm strongly against this.
Dia pilih dalam masa putih. If there's one thing rakyat patut suarakan kebimbangan, it should be the 81 juta untuk setahun. Lebih kurang 68 juta sebulan. Artinya 68 juta sebulan akan digunakan oleh kerajaan untuk jasa. Untuk apa? Dia buat perkiraan. Dia kata, trust me, I'm that line. Berapa sangatlah bajet nak letak komputer 52 buah. Internet line super laju. Takkan nak buat video dan infografik kena airport agency pula. Kenalah ini in-house. Kan dah bajet besar. Takkan nak ambil duit orang lain untuk buat kreativiti. Apple MacBook katanya. Katalah high spec graphic purpose. Pun dalam 20K kali 52 baru 1.4 juta. Anggaran purata kasar gaji katalah 10,000 katanya. Kali 12 kali 52 orang. Artinya 6 juta. Off expenses. Extra bla 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 semua. 30 juta. Lagi 50 juta ni nak buat apa? Ini dia perincikan bahawa peruntukan kepada jasa sejumlah 81.5 juta. Sejarah dia kata peruntukan bajet pengurusan jasa dari tahun 2011 hingga 2021, 2011 21 juta, 21 12 21 juta, 23 12 23 juta, tahun 2014 24 juta, 2015 21 juta, 2016 22 juta, 2018 30 juta, tutup tahun 2019, tutup 2020. Now nak buka 2021 dengan 81 juta untuk Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi Malaysia ada Jabatan Penerangan. Dia nak buat apa? Kononnya untuk memberi penerangan. Habis tak cukup keketangan Jabatan Penerangan. Kita ada bernama, kita ada RTM, RTM 1, RTM 2. Tak cukup buat RTM 3, RTM 4. Ini apa masalahnya? Bila nak wujud, bukan kita against. Kadang-kadang tak sesuai. Orang susah banyak ni. Macam mana kita nak tolong? Yang hilang kerja cuma boleh keluar 500 sebulan dari akaun satu. Yang gaji kena potong tinggal 1,000 sebulan ni. Macam mana kita nak address? Macam mana nak tolong T20 yang bakal jadi M40? Macam mana M40 yang akan jadi B40? Macam mana Cyber Trooper PM boleh bagi peruntukan 81.5 juta. Sedangkan pengurusan pandemik untuk berjuta-juta rakyat Malaysia bagi 24 juta. Dia buat comparison. Jadi orang tanya, kenapa jasa dapat 80 juta? Ini keadaannya. So, dalam keadaan begitu, saya mengharapkan besok ini bermulanya persidangan dan ada pembetulan. Kalau ini tak diadreskan, saya rasa satu benda yang cukup berbahaya kepada kerajaan. Rakyat tidak boleh lagi menahan. Jadi ini kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Ashraf. Dia kata 5 isu utama rakyat bangkitkan mengenai belanjawan 21 wajar dibahaskan oleh ahli-ahli parlimen. Dia kata. Jadi dia kata dia terima kasih kepada pandangan. Satu, isu KWSP. Dia mencadangkan berpandukan suara rakyat untuk dibenarkan pengeluaran ekor 1 maksimum sebanyak 10,000 dan tidak perlu bersasar. Pemuda menuntut. Jadi pemuda dia tak berhenti, dia akan tuntut, dan ini adalah semalam kemarin sudah ada mesyuarat. Sudah pertemuan di kalangan ahli parlimen Barisan Nasional UMNO, pemuda telah pun mengutarakan. Jadi kerana dia kata implikasi kepada pengeluaran sebanyak 10,000 adalah 40 juta, 40 bilion, iaitu 4% daripada keseluruhan dana semasa kumpulan wang sebenar pekerja sekitar 940 bilion. Betul lah seperti yang saya kata tadi, 940 bilion ada. Jadi keluarkanlah dia kata 40 bilion tu. 2, isu moratorium. Perlanjutan tempoh moratorium secara automatik juga antara yang dibangkitkan oleh ramai rakyat yang sengsara akibat COVID-19. Ini bukan kerana tak nak bayar, tapi rakyat sengsara daripada oleh masalah yang tak diundang. Satu petaka yang datang yang tak tahu tiba-tiba ada saja. Kemudian 3, fokus sesama kepada M40. Menilai kembali bantuan agar golongan M40 ini tidak dikesampingkan kerana kesan impak COVID-19 ini turut memberi impak besar kepada golongan M40. Dan yang keempat adalah isu mahasiswa. Sebab tentulah Pergerakan Pemuda UMNO dia lebih concern kepada anak-anak muda. Jadi isu lebih kurang ada 1.3 juta pelajar universiti awam dan swasta turut terjejas akibat COVID-19. Termasuklah isu kewangan melibatkan rumah sewa, pembelian pembelaran atas talian.
Jadi cadangan awal pemuda UMNO agar diberikan bantuan 50 sebulan untuk 12 bulan dalam bentuk e-wallet untuk dimanfaatkan bagi pembelian data telefon bimbit. Sebab pelajar-pelajar ni sekarang ni dia belajar melalui online. Juga cadangan dikembalikan bocor buku. Zaman Barisan Nasional dulu ada bocor buku. Anak-anak nak mau sekolah apa semua, kad siswa. Dan juga cadangan mengalihkan semula program MyBrain 15 sebagai salah satu inisiatif pemulihan dan penjanaan semula ekonomi negara pasca COVID-19. Dan yang kelima, tuntutan pemuda mengkaji semula kesesuaian peruntukan yang terlalu besar untuk mengembalikan jasa pada ketika ini. Pemuda tak setuju. Walaupun jasa itu dulu wujud zaman UMNO Barisan Nasional. Tapi dengan bajet yang begitu besar, pemuda tak setuju. Untuk makluman, dua isu pertama itu kumpulan wang simpanan pekerja dan moratorium tidak memberikan kesan kepada belanjawan negara. Kita merasakan bahawa sebenar-benarnya dua isu tadi, iaitu moratorium dan EPF ni tidak memberi kesan kepada belanjawan negara. Daripada 20 bilion tak ada kesan apa pun. Sekupang pun tak ambil dari situ. Not even a single cent will be taken daripada wang peruntukan daripada belanjawan negara. Jadi kenapa kerajaan bermain politik? Kenapa kerajaan mempermainkan perasaan rakyat? Just macam saya kata semalam lah, stroke of pen. Perdana Menteri boleh melakukannya kalau mau. Kalau Perdana tak mau, nak kata macam mana? Tapi kalau tak mau nanti, setara jangan marah. Akan berlaku kebangkitan rakyat. Bila kebangkitan rakyat, susah. Sebab ini masa, bukan sikit. Sebab yang terkesan terlalu banyak. Ini. Kemudian ada sahabat sebelah lagi. Ini soal tulisan. Sebab malam ni saya nak menceritakan apa yang ditulis kepada saya. Ini satu lagi, siapa hantar pada saya. Dia kata apa? Aku turut simpati. Sekarang rakyat dah nak bunuh diri. Nak terjun bangunan pun tak nak bagi. RMK 10 daripada 40K atau 100K. Bukan menyebabkan mereka tak ada langsung duit simpanan persaraan mereka nanti. Mereka tengah fikir nak hidup saja sekarang. Tapi kerajaan masih lagi bercakap tentang duit tu untuk masa depan. Sekarang ni mereka belum tentu dapat guna duit tu pada masa depan. Sebab sekarang dah nak mati. Please lah PM, cuba berada dalam kasut mereka. Cuba rasai apa yang mereka rasai. Jadi dia belum menuntut supaya pimpinan negara, mereka yang berada di andung kuasa tu, cuba rasai. Rasalah sedikit. Sekarang ni betul wang simpanan EPF ini adalah untuk masa depan. Tapi sekarang ni dah tak ada masa depan. Dah nak bunuh diri dah. Balik rumah bini tanya mana duit, ini tanya nak beli beras tak ada dan sebagainya. Duit, betul. Siapa dia? Ni saudara apa? Ni bahasa apa? Pada rakyat sekarang ni duit. Pada kerajaan COVID duit. Aduhai, takkan negara kita sampai begitu sekali. Mr. Prime Minister, tolonglah dengar. Mati nanti pun duit. Duit. Saudara naik bersebuah. Kalau UMNO tak berani, biarlah Noah yang belasah. Sekarang ni warga UMNO sekarang ni kata kalau UMNO dah tak berani, biarlah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang belasah. Akhirnya jadi pimpinan UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, saudara sebagai Presiden UMNO, wajar menegur pimpinan anda yang berada dalam majlis tinggi, yang menjadi ahli parlimen, yang menjadi menteri. Tegur mereka. Kalau dia tak mau, put a stop. Now is the time untuk UMNO menunjukkan kuasanya. The power of UMNO. That pada kita lain tak ada. Sebab UMNO adalah sebuah perjuangan. Berkali-kali saya katakan, UMNO adalah parti perjuangan. Perjuangan UMNO tidak lain, bukan untuk diri sendiri, adalah untuk rakyat. Sebab itu rakyat mendukung sebegitu lama pada UMNO. Tapi kalau dilihat pimpinan UMNO memikirkan, mementingkan diri sendiri, maka rakyat akan beralih sokongan. Jadi jagalah parti ini. Datuk Seri Zahid Hamidi, please pastikan bahawa warga UMNO yang menjadi wakil rakyat, yang menjadi menteri, come back to the line. Kembali berada. Put aside whatever PN ke apa pun, tak usah pedulilah. Enough is enough. Sepanjang persidangan parlimen kali ini, rakyat memerhati bagaimana perbahasan ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Apakah mereka memperjuangkan untuk rakyat. Ingat, UMNO adalah perjuangan. Perjuangan UMNO tidak lain tak bukan adalah untuk rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi malam esok setelah kita mendengar apa yang berlaku di parlimen. Sekian, terima kasih.